Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini ringkas sahaja insya-Allah. Sekarang ini tengah viral rasa-rasanya tentang satu berita pergaduhan antara beberapa orang penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga beberapa orang penyokong Perikatan Nasional, sampai melibatkan, kalau tak salah saya, ada tumbuk menumbuk, ada pukul memukul, ada merosakkan harta benda awam dan macam-macam lagi. Jadi perkara ini kalau tak menjadi kesalahan saya, kedua-dua pihak telah pun membuat laporan polis masing-masing. Jadi saya rasa kita serahkan sahaja perkara ini kepada siasatan pihak polis, dan saya tak nak ulas lebih-lebih kerana dikhawatiri mengganggu siasatan polis. Maka kita cuma harapkan polis dapat mengambil tindakan yang sewajarnya menghukum pihak-pihak terlibat, dan perlu kita ingatkan di sini, it takes two to tango. Dia kalau seorang saja buat, lagi seorang tak balas, dia tak jadi. So kedua-dua pihak mesti ada salah. Yang memulakan, yang membalas, dia ada juga masing-masing peranan kat situ. Jadi kita minta polis untuk lakukan siasatan dengan adil dan telus, dan jangan bagi muka tak kiralah mereka itu siapa sekalipun. Tak kira dia tu orang politik mana, orang menteri mana, orang pemimpin politik mana, lantak dia kat situ, yang salah tetap salah. Okey? Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin memberikan satu komen terhadap sikap sesetengah orang pemain social media, pemain politik dekat social media ataupun dekat alam maya ini, atau lebih tepat lagi ketaksuban sesetengah pihak dalam menyokong parti politik, dalam menyokong orang-orang politik dan sebagainya, di mana ketaksuban itu membawa kepada kerosakan. Taksub ini bukan perkara yang baru, dia dah lama dah. Dan taksub ini tidak terhad kepada politik sahaja. Taksub pada tim bola pun satu hal, taksub kepada penyanyi kegemaran pun satu hal, taksub terhadap mazhab pun ada juga masalahnya. Dan kalau taksub itu tidak membawa kepada kerosakan, tak apa, tak ada masalah. Tetapi taksubnya mereka itu membawa kepada kerosakan, membawa kepada perbalahan, dan perbalahan itu pula boleh melarat sampai keluar, melarat sampai melakukan jenayah, melakukan perbuatan khianat, melakukan sihir dan macam-macam lagi. Benda-benda inilah yang telah merosakkan nama baik, contohnya pasukan bola sepak, merosakkan nama baik politik atau pemazhab dan sebagainya. Sedangkan hakikat kita ini sebagai manusia, pastilah kita ini ada perbezaan pandangan. Kalau kau suka warna merah, belum tentu aku suka warna merah. Mungkin aku suka warna hijau. Mungkin kau tak suka warna hijau, kau suka warna kuning. Aku pula tak suka kuning, aku suka warna coklat. Contohnya macam tu. Dan kunci untuk orang kata apa, kebahagiaan hidup kita inilah bila kita meletakkan ketaksuban kita ke tepi. Anda kata kalau orang yang tak suka dengan salah satu parti politik ataupun pimpinan politik melakukan kritikan, dan balas saja kritikan itu, tak ada masalah. Kan? Balas saja dengan ilmu yang ada, tak ada masalah. Tetapi isunya berlaku bila pihak-pihak yang bertelagah ini membawa sampai keluar, sampai bergaduh ke dan sebagainya, bermula daripada ejekan, bermula daripada menganjing dan sebagainya, membawalah sampai ke orang kata apa, cabar-mencabar, dan akhirnya berlakulah pergaduhan, dan akhirnya kesemua pihak itu disumbatkan ke dalam penjara kerana mencetuskan ketidakteraman awam. Tetapi yang kelakarnya tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang disokong, parti-parti politik yang disokong, yang disanjung itu, mereka bebas, dia duduk kat atas tu bergelak ketawa kan. Masa dekat parlimen je, belah kerajaan, belah pembangkang bergaduh, pum, maki. Tapi tengok-tengok minum dekat parlimen, boleh duduk satu meja, sebelah meja belah, borak-borak lagi, set selfie wifi lagi kan. Dan dapat elon belas-belas ribu sebulan, silap-silap 10,000 kau campur elon itu, elon ini dan sebagainya. Mereka dapat duit banyak, mereka dapat kemudahan, mereka dapat segala apa kuasa yang mereka dapat. Yang kita orang bawahan bergaduh bagai nak rak sampai bertumbuk, sampai lebam mata, sampai masuk ke polis ni apa semua ni, apa kita dapat? Kita cuma dapat puas hati. Puas hati itu boleh buat makan ke bang? Puas hati itu boleh membawa kepada bayar bil api, bil elektrik ke masalahnya? Kepuasan hati itu boleh menyebabkan kita menjadi kaya raya ke? Tidak kan? Jadi kalau benda-benda itu tidak boleh membuatkan kita menjadi lebih kaya, tidak boleh menjadikan kita lebih hebat, tidak menjadikan kita ini lebih bermaruah, dan kenapa kita mesti taksub sama macam tu sekali? Kenapa sampai tahap kita hendak bergaduh, hendak bertumbuk, kita hendak melakukan kerosakan, semata-mata kerana apa? Semata-mata kerana ketaksuban kita terhadap pihak yang kita sokong. Itu namanya tak cerdik, tuan-tuan dan puan sekalian. Sangat-sangat tak cerdik. Ya, saya pun merupakan seorang yang banyak mengkritik kerajaan. Tetapi kita kritik kerajaan bukan kerana ketaksuban kita terhadap parti PAS ke apa-apa ke, tidak. Parti PAS pun saya kritik. Tetapi kita kritik kerajaan kerana mereka ini the government of the day. Bila mereka melakukan sesuatu yang tak bagus, yang akan memberikan impak kepada masyarakat, impak yang tak bagus, maka tugas saya untuk mengkritik.
Dan sebagai penyokong kerajaan, let's say kalau anda tak puas hati dengan kritikan saya, dan balas balik kritikan tersebut, kan? Oh, Faiz Al-Hajari ini salah, Papa Berry ini salah, so kita kena betulkan dia. Silakan, tak ada masalah. Kita berhujah secara ilmiah, secara baik. Jangan sampai cabar-mencabar, jangan sampai nganjing-menganjing. Bila dah sampai tak macam tu, itu yang muncul perkara-perkara yang tidak diingini. Ini menyebabkan politik ini makin lama makin dipandang kotor oleh banyak pihak dan akan menyebabkan elok-elok kita cuba mencari ladang pahala daripada politik ini, kita dapat dosa yang berpanjangan pula. Sebab apa? Sebab dengan politik ini kita melakukan kerosakan. Itu yang tak elok, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi pesanan saya lah, tuan-tuan, kepada diri saya sendiri juga kepada anda semua, tak salah kalau hendak berpolitik, tak salah menyokong, tak salah pun untuk berdebat, tak salah untuk berhujah, tak salah untuk menzahirkan pandangan. Tetapi kena ingat, tidak semua orang akan menyokong pandangan kita. Jadi bila orang tak sokong pandangan kita, kalau kita tak setuju dengan apa disebut, kita hujahkan balik. Jika tidak, buat tak kerti je lah, nak macam mana, kan? Sebab orang yang menyokong ini, mereka tidak akan mudah untuk menghilangkan sokongan mereka. Yang kita hendak tarik ini ialah mereka yang berada di atas pagar, yang akan mematikan hujah-hujah kita, yang akan mematikan apa yang kita sebut. Mereka inilah yang akan menjadi penentu undi mereka akan pergi ke mana berdasarkan kepada kita ini. Kalau kita ini kerjanya asyik menganjing, kerjanya asyik mengutuk, tidak memberikan cadangan yang konstruktif, tidak memberikan kritikan yang membina dan sebagainya, orang pun tak dengar kita cakap apa-apa. Tetapi kalau kita ini mengamalkan budaya politik matang, kita cerita perkara ini berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada data, kita betulkan berdasarkan pada hujah, dan insya-Allah orang atas pagar akan ikut kita. Kita tak perlu nak tunjuk gangster, kita tak perlu nak tunjuk lawa, kita tak perlu nak tunjuk pailang. Sebab kita bergaduh, kita lebam, masuk penjara, kena denda, kena sebat, tetapi orang-orang politik, parti daripada Kata Harapan dengan daripada Perikatan Nasional Bersatu siap boleh duduk satu meja minum teh sama-sama sambil bergelak tawa bertepuk tampar. Kita dapat apa? Malu dapat, sakit pun dapat masalahnya. Tak ke rasa bodoh kita ini, tuan-tuan sekalian? Silap-silap, kalau anak-anak kita dah besar, tengok kita ini bergaduh-gaduh sebab politik, tapi orang-orang atas duduk bergelak gembira kat atas tu kan. Anak-anak kita pun boleh jumpa kita depan mata, dia akan tanya soalan ni kat kita tau. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?